Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Muhammad Jazuli bin Samsudin. Nombor matrik saya 20100006. Okey. Okey, kod khusus SRM 1123. Okey, nama khusus adalah Khusus Pengurusan Sumber Manusia. Okey, hari ini saya nak buat kupasan tentang Kementerian Sumber Manusia dan Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK, bawah Kementerian Sumber Manusia. Okey, latar belakang dia adalah Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK yang sebelum ini dikenali sebagai Majlis Latihan Vocasional Kebangsaan MLV, merupakan jabatan di bawah Kementerian Sumber Manusia yang telah ditubuhkan pada 2 Mei 1989 melalui penyusunan semula Lembaga Latihan Perindustrian dan Persejalan Pertukangan Kebangsaan LLPPKK yang ditubuhkan pada 1971. Nama MLVK telah ditukar kepada JPK setelah Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 iaitu Akta 652 berkuat kuasa bermula 1 September 2006. Bagi memperkasakan tujuan penubuhan, JPK telah diperkukuhkan dengan penempatan Pusat Latihan Pengajaran dan Kemahiran Lanjutan SIAS di bawah pengurusan jabatan ini serta penubuhan 6 jabatan wilayah mengikut zon, iaitu JPK Wilayah Tengah, JPK Wilayah Selatan, JPK Wilayah Utara, JPK Wilayah Timur, JPK Wilayah Sabah dan Labuhan dan JPK Wilayah Sarawak. JPK itu juga telah dikreditasi dengan 2 persejilan ISO iaitu MS ISO 9001 dan juga ISO IEC. Okey, kita boleh tengok sebelah tu, sebelum ni 1971 dikenali sebagai LLPPKK, dan selepas tu dia naik taraf sikit 1989 MLVK, dan pada 2006 penjenamaan semula iaitu JPK, Jabatan Pembangunan Kemahiran. Okey, ini adalah ketua pengarah beliau, iaitu Yang Berbahagia Datuk Seri Haji Zaihan bin Shukri, Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran Jabatan Pembangunan Kemahiran. Okey, misi, visi dan objektif. Okey, visi dia adalah peneraju dalam pembangunan sumber manusia mahir bertaraf dunia. Okey, misi dia ialah membangunkan semua manusia yang berpengetahuan, iaitu pekerja yang berdaya saing. Okey, objektif dia ada 2, iaitu menyeras dan mengawal pelaksanaan sistem kemahiran bagi melahirkan pekerja yang keperluan pekerjaan dan pengiktirafan di peringkat nasional dan antarabangsa. Selain itu juga membuat penyelidikan dan pembangunan standard kemahiran kebangsaan SKPK bagi meningkatkan kualiti sumber manusia mahir berterusan ke arah menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Okey, ini kita boleh tengok carta dan organisasi Jabatan Pembangunan Kemahiran yang paling terbarulah. Okey, bahagian dan unit Jabatan Pembangunan Kemahiran. Kita boleh tengok pengurusan, terbanyak bahagian urusan dan unit lah. Pengurusan atasan Jabatan Pembangunan, bahagian pejabat pemantauan, bahagian persejilan, bahagian pertauliah, bahagian standard kemahiran pekerjaan kebangsaan, bahagian kerjasama strategik, bahagian penguatkuasaan dan kawasan, bahagian
perancangan, penyelidikan dan pembangunan. Bahagian khidmat pengurusan sumber manusia, pusat latihan pengajar dan kemahiran lanjutan. Okey, fungsi Jabatan Pembangunan Kemahiran. Okey, itu JPK. Fungsi dia lah, sebab apa yang ditubuhkan untuk apa? Menyelaras dan mempromosikan laluan artikulasi bagi graduan Persijilan Kemahiran Malaysia untuk melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi, menguruskan dan menyelaras pelantikan dan aktiviti Badan Peneraju Industri ILB, mengurus dan menyelaras pelantikan dan aktiviti Jawatankuasa Penasihat Pembangunan Kemahiran, menyelaras dan mengurus moratorium persamahaman MOU dan kenyataan bersama antara jabatan dan organisasi luar, memanfaatkan jasa kuasa dalam usaha memartabatkan latihan kemahiran, menjalinkan hubungan rapat dengan industri untuk memperolehi informasi keperluan pekerja yang mahir. Okey, perkhidmatan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Okeylah, perkhidmatan apa yang diberikan. Pertama ialah Sijil Kemahiran Malaysia, iaitu kita pun tahu SKM, sistem latihan, program bertauliah, pengiktirafan pencapaian terdahulu, sistem latihan dual national, standard kemahiran, pekerjaan kebangsaan, ujian tanpa musnah, pusana penilaian dan verifikasi, kerjasama strategik, pengawasan dan kawasan penarafan tunggal program, kriteria kecemerlangan dan artikulasi. Macam kita belajar, maksudnya kalau Malaysia ada IPT, dia akan tengok MQA. Macam dia lebih kepada MQF. Okey, ini adalah Persijilan Jabatan dan Pembangunan Kemahiran. Inilah tadi yang dia dapat, maksudnya persijilan dia lah. Okey, kesimpulan dia kat sini. Saya nak bagi tahu kesimpulan dia adalah, iaitu Jabatan Pembangunan Kemahiran adalah satu jabatan yang fungsinya dalam pengurusan manusia ialah latihan dan pembangunan. Maksudnya dalam pengurusan semua manusia ada 6. Ini adalah salah satu fungsi utama, fungsi dia lah. Kalau kita tengok latihan dan pembangunan, inilah dia fungsi jabatan ini, iaitu latihan dan pembangunan. Jabatan ini memberi kemahiran, latihan, pendidikan, peningkatan produktiviti, pembangunan dan laluan kerjaya kepada pekerja atau masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai mengikut kemahiran masing-masing lah. Maksudnya yang dia lebih mahir, dia akan dapatlah kerja yang lebih mahir. Jabatan ini akan menilai dan mengesyorkan secara berterusan keperluan kemahiran pada masa kini dan akan datang bagi tenaga kerja mahir dan separuh mahir. Selain itu juga dia mengesan dan menilai pelaksanaan aktiviti-aktiviti program latihan vocational yang ada sekarang dijalankan oleh institusi latihan awam bagi memastikan ia sejajar dengan keperluan dan keutamaan latihan vocational serta perakuan pindaan dan perubahan yang sesuai. Contohnya kalau dia akan memantau kemahiran yang perlu ada setiap pekerja untuk lebih tinggi. Contoh sekarang ni lebih kepada designer atau lebih kepada engineer. So dia akan bagi latihan-latihan tu mengikut kehendak dan keperluan sekarang, sama ada di Malaysia atau di antarabangsa. Selain itu juga dia memberi nasihat kepada kerajaan atas kesesuaian dan cadangan-cadangan mengenai program-program latihan vocational yang dikemukakan oleh agensi-agensi latihan awam mengikut keperluan dan keutamaan latihan latihan vocational. Kalau kita tahu dulu ada sekolah vocational. Okey, sekarang dah dinaik taraf sebagai college vocational. Maksudnya kat situ kalau kita masuk, dia lebih kepada belajar kepada kemahiran. Maksudnya situ kalau
Orang kata budak-budak sekarang ni dia lebih kepada kemahiran lah. Dia boleh pilih masalahnya. Dia lebih kepada kemahiran atau lebih kepada akademik. Situlah bila dia ada kemahiran, maksudnya akademik dia kurang pun tapi kemahiran dia tinggi, so kita bagi dia kelebihan lah untuk itu. Okey. Rujukan-rujukan saya adalah macam biasalah, di laman web penerangan, Kementerian Sumber Manusia dan juga Jabatan Pembangunan Kemahiran itu sendiri. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.